Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Fahmi Mazlan, empunya channel ni, kerana memberi laluan kepada saya untuk saya berkongsi pengetahuan lah, sedikit pengetahuan. Okey, jadi hari ini saya ingin membincangkan sebuah hadis dalam hadis 40, hadis yang ke-16, iaitu hadis jangan marah. An Abi Hurairah anna rajulan qala lin nabiy awsini qala sallallahu alaihi wasallam la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Seorang Nabi datang kepada Nabi SAW dan berkata, berilah aku wasiat. Nabi pun menjawab, janganlah kamu marah. Seorang lelaki itu mengulangi pertanyaannya berulang-ulang kali dan Nabi pun menjawab, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, kenapa kita kena tidak marah? Kenapa kita kena mengontrol marah kita? Okey, yang pertama-tamanya ini adalah pesanan Nabi SAW. Orang yang kita jadikan panduan, kita jadikan ikutan. Yang seterusnya, ada beberapa kelebihan lah bila kita menahan marah ni. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Okey, kita fokus pada wal kazimin al ghaiz. Okey, Allah menyatakan, bersegeralah kamu kepada pengampunan dari Tuhan kamu, dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang bertakwa, iaitu orang-orang yang bersedekah, bernafkah pada masa senang dan susah, dan orang yang menahan diri dari marah. Okey, wal kazimin al ghaiz, orang yang menahan diri dari marah. Allah janjikan apa? Allah janjikan keampunan dan syurga. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, muhsinin. Ihsan. Okey, yang seterusnya, kenapa kita jangan marah? Okey, seperti mana ayat Quran ni, ada juga hadis Nabi SAW yang memberitahu kepada seorang sahabat. Nabi menyatakan, jangan kamu marah, balasannya untuk kamu adalah syurga. Hadis riwayat Tabrani, dan Al-Haythami kata salah satu perawinya adalah siqah, terpercaya. Okey, kemudian ada hadis lain riwayat Imam Ahmad. Apakah yang menjauhkan kemurkaan Allah? Iaitu Nabi menjawab, janganlah kamu marah. Ustaz Firanda ada sebut satu kaedah, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Bila kita tahan marah kita, Allah pun tahan dia punya kemurkaan dia untuk kita. Okey, yang seterusnya, kenapa kita jangan marah? Ini adalah kelebihan yang agak special. Okey, orang yang menahan amarah dia, menahan marah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan amarahnya padahal mampu melepaskannya ataupun meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat. Bayangkan, Allah panggil di hadapan para makhluk di hari kiamat. Maknanya Allah muliakan dia. Di saat manusia rasa terhina, rasa bersalah, fikir banyak dosa, tapi bila orang tahan marah, Allah panggil dia di hadapan hari kiamat, di hadapan para makhluk pada hari kiamat.
untuk memberinya pilihan. Okay, Allah panggil, Allah beritahu, ini adalah beberapa bidadari, pilih yang mana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Allah bagi kita pilih nak bidadari yang macam mana, yang lebih cantik, special lah, bidadari dia yang agak special. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu di sini, walaupun saya menghuraikan hadis pasal jangan marah, tidaklah bererti saya ni seorang yang kurang pemarah. Saya pun ada waktu-waktu akan marah juga. Jadi saya berkongsi pada hari ini adalah untuk nasihat bagi diri saya jugalah. Okey, seterusnya kita masuk kepada tips untuk menahan kemarahan. Bila kita dah marah, bila kemarahan kita dah memuncak lah. Okay, yang pertama, berdoa dalam hati, khusus bagi orang Muslim membaca ta'awuz. Ta'awuz ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, ada hadis Nabi SAW riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay, dua orang sahabat Nabi sedang bertengkar, mungkin sedang tinggikan suara, dan Nabi SAW ada di situ. Okey, kemudian Nabi SAW sebut, aku tahu ada satu ungkapan yang kalau diorang yang berdua yang tengah marah ni, tengah bertengkar ni, membacanya, nescaya kemarahan mereka akan hilang. Jadi ada seorang sahabat yang duduk di situ tanyalah, apakah ungkapan itu? Nabi pun menjawab, ungkapan itu ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang direjam. Okey, yang kedua, ketika marah, jangan banyak bicara, jangan banyak bercakap. Disebabkan dengan berbicara akan menambah kemarahan semakin tinggi. Okey, ada satu pesanan daripada kata-katalah daripada Salman Al-Farisi, riwayat Ibnu Abi Dunya. Kebanyakan yang saya kongsi di sini saya ambil daripada buku ni lah, buku Petunjuk Ilmu dan Hikmah. Tak nampak Okey. Salman Al-Farisi, ada seorang datang kepada dia kata, wahai Salman, kamu bagi aku nasihat supaya jangan marah. Sedangkan aku ni tak mampu nak kawal diri aku bila aku marah. Kemarahan yang menyebabkan aku tak mampu nak kawal diri tu selalu berlaku pada diri aku. Jadi Salman Al-Farisi kata, kalau macam tu, bila kemarahan tu memuncak, kawallah lidah dan tangan kamu. Okey. Okey, yang ketiga, ubah posisi. Maksudnya adalah ketika anda marah dalam keadaan berdiri. Ketika kita sedang marah, kita berdiri, maka kita duduk. Ketika marah dalam keadaan duduk, ya, tidur saja. Maknanya bila kita duduk, kita baring. Okey, dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, bersanad sahih, apabila seseorang kamu marah sedangkan dia tengah berdiri, hendaklah dia duduk jika kemarahannya sudah hilang. Sekiranya tidak hilang juga, hendaklah dia berbaring. Okey, yang keempat ialah mengambil wuduk, kerana kita tahu marah ni berasal daripada api, berasal daripada syaitan lah. Syaitan yang diciptakan daripada api. Jadi bila kita marah, kita ambil wuduk, insya-Allah marah kita akan segera hilang. Okey, yang ni dibagi 4. Yang kelima, kalau saya boleh tambah, yang kelima adalah bila rasa marah, senyum. Bila rasa marah, cuba senyum. Okey, berdasarkan pembacaan saya lah, daripada mentor saya Amirul Ramli, kemudian pembacaan saya dalam buku-buku motivasi macam Anthony Robbins, memang dia kata bila kita ubah posisi kita, kemarahan kita, emosi kita boleh berubah. Okey, ada sepotong hadis yang menarik berkenaan dengan ni. Anas bin Malik menceritakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa alaihi burdun najraniyun khalizul hasyah fa adrakahu a'rabiyun fajabadahu biridaihi jabzatan syadidah fa nazartu ila safhati atiqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyatul burdi min shiddati jabzati thumma qala ya Muhammad murli mimma lillahi alladhi 'indak faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi'ata'in. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Anas menceritakan bahawa satu hari dia berjalan-jalan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di leher Nabi tu ada satu macam kain redak lah, kain redak najraniyun khalizul hasyah, macam ada kain redak. Tiba-tiba berjumpa fa'adrakahu a'rabiyun, berjumpa dengan Arab Badui. Arab Badui ni Arab kampung lah, yang sopan santun dia tu kurang sikit lah. Dan Arab Badui ni terus tarik kain yang ada di leher Nabi tu. Fa'adrakahu a'rabiyun fajabadahu biridaihi jabzatan syadidah. Tarik dengan kuatnya, syadidah, tarik dengan kuat. Lepas tu Anas pun kata fanazartu, aku melihat, fanazartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat di leher, di kulit leher Nabi ni, wa qad atharat biha hasyatul burdi min shiddati jabzati, ada kesan merah tu akibat daripada tarikan Arab Badui yang sangat keras tu. Tarikan Arab Badui yang sangat keras tu. Lepas tu apa Nabi buat? Saya tak tahu Nabi marah ataupun tak. Tapi Nabi, apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi pun faltafata ilaihi fadhahika. Kemudian Nabi memalingkan wajah dia kepada Arab Badui ni dan tersenyum. Sebelum tu Arab Badui tu kata faqal ya Muhammad murli mimma lillahi alladhi 'indak. Arab Badui tu kata ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ingat sahabat-sahabat Nabi ni, di kalangan sahabat tak ada yang panggil nama Nabi ni nama Muhammad je, panggil Muhammad. Maknanya kasarnya perkataan dia ni. Seorang pemimpin, seorang Nabi dipanggil dengan namanya saja, ya Muhammad, murli mimma lillahi allazi 'indak. Kemudian dia minta murli mimma lillahi allazi 'indak, berikanlah harta Allah yang ada pada kamu. Berikanlah harta Allah yang ada pada kamu. Maksudnya apa yang kamu ada tu harta Allah, bukan harta kamu pun bagi kat akulah. Maknanya nak kata kasarnya dia punya permintaan tu. Okey, jadi Nabi pun berpaling kepada Arab Badui ni, fadhahika, Nabi tersenyum, Nabi ketawa. Dhahika ni biasa ketawa lah, tapi kalau ketawa Nabi ni biasa nampak gigi lah. Tu maksud ketawa Nabi. Summa amara lahu bi'ata'in. Kemudian Nabi pun memerintahkan sahabat lain bi'ata'in, memberi harta kepada Arab Badui tersebut. Jadi saya tak tahulah, tapi dari sudut motivasi yang saya belajar, biasanya bila kita marah, kita senyum, insya-Allah kemarahan tu mudah hilang. Seperti mana Nabi SAW bila dikasari sebegitu, dia pun tersenyum. Kemudian yang keenam, kalau saya boleh tambah lagi satu, ialah kita kena rajin-rajin membaca kisah orang-orang terdahulu. Sebab kita ni umat yang lemah lah, kita orang yang lemah. Kita perlu sesuatu yang untuk memotivasikan diri kita. Seperti mana Nabi SAW dan para sahabat dimotivasikan oleh Allah dalam perjuangan mereka menyebarkan Islam. Allah menceritakan tentang kisah Nabi-Nabi yang diuji. Nabi Ibrahim yang diuji, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa yang diuji. Sehingga ada waktu-waktu bila Nabi diuji dengan beberapa orang, seperti dalam pembahagian harta. Tiba-tiba ada orang cakap, ya Muhammad, berlaku adil lah. Dikata, wahai Muhammad, berlaku adil lah. Seorang Nabi dituduh seperti tidak berlaku adil. Jadi Nabi pun menyabarkan diri dia dan dikata, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Kata sungguhnya Nabi Musa diuji lebih berat daripada ni dan dia bersabar. Nabi ingat balik kisah-kisah Nabi terdahulu. Seperti mana juga berlaku pada kisah pembukaan kota Mekah. Bila mana orang-orang yang menghalau Nabi, yang memerangi Nabi, tunduk di bawah jajahan takluk orang Islam, Nabi pun menyatakan, aku akan berkata kepada kamu seperti mana
Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Nabi ingat balik apa yang Nabi Yusuf buat pada saudara-saudaranya, sedangkan saudara-saudara Nabi Yusuf berbuat perkara yang hampir sama dengan orang-orang Mekah buat pada Nabi. Dihalau. Kalau saudara-saudara Nabi Yusuf, dia halau, dia letakkan dalam perigi. Kalau orang-orang Mekah, dia halau Nabi, dia perang Nabi, nak bagi umat Islam ni habis, tak ada dah di atas muka bumi. Tapi bila Nabi tawan mereka, Nabi pun membebaskan mereka, memaafkan mereka. Okey, sekian saja perkongsian ringkas pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.